Jadi perbincangan kita malam ni Ustaz ialah bila nak gadai, menggadai barang dan menerima gadai, siapakah yang layak berbuat demikian? Islam tuan demi nak jaga hak supaya tak kena kecoh, supaya tak kena tipu, maka orang yang nak terlibat dalam gadaian ni mesti orang yang cukup sifat, yang cukup syarat. Maka nombor satu syarat orang itu, sama ada yang nak gadai ke, yang nak terima gadai ke, syarat dia mestilah layak mengurus. Tuan-tuan garis tanda, perkataannya layak mengurus. Layak mengurus, ya, itu terjemahan Arab kata apa? Ahliyatut tasarruf. Tuan-tuan sebut tengok PKP ni, kokok lidah keras, kokok lah PKP ni tuan. Ahliyatu, sungguh lah, ahliyatu at-tasarrufi, ahliyatu at-tasarrufi, ahliyatu at-tasarrufi. Makna apa Ustaz? Ahliyah makna orang yang berkelayakan. Ahli kan kita bahasa Melayu pun bercakap. Tuan-tuan kena berdikir darat kan tuan, itu ahli dia tu. Cakap lagu tu. Ustaz Ismail Hashim almarhum baca Quran. Dia tu dengan ahli tu baca, tak mana. Kita ni baru nak merangkak dengan ahli baca. Itu cakapan bahasa kita. Tuan-tuan, maknanya cakapan kita ni disebut ahli tu apa dia? Orang yang berkelayakan, orang yang cukup sifat. Dan dalam gadai, orang itu mestilah berkelayakan mengurus. Tasarruf, tasarruf maknanya mengurus. Tentu mungkin faham kena kita atok benda mengurus. Atok aktiviti, atok kerja, dia pergi mengurus. Kalau kita buat kerja, dia tak pergi mengurus, tapi kita atok nak buat kerja apa hari ni, pukul berapa, di mana, apa dia, menatang apa, dengan siapa nak berjumpa, contoh. Itu namanya tasarruf, mengurus. Dan paling berat mengurus ini ialah bila mengurus dengan pihak kedua dan ketiga, yang dia juga orang macam kita. Mengurus diri sendiri selesai. Senak perut nak bangun tak payah fikir, biar aja lah. Selesai qada hajat. Itu urus diri sendiri. Tapi tuan, bila namanya urus bab sangkut dengan orang ni, cukup payah. Pasal apa? Kalau melibatkan dua orang, maknanya melibatkan dua hati. Melibatkan dua orang, maknanya melibatkan dua akal. Susah. Sebab hati kita dengan dia mungkin tak serupa, akal kita dengan akal dia mungkin tak semacam. Maka nak mengurus benda-benda yang bersangkut dengan orang lain ni tuan, mesti kena ada kelayakan. Pasal apa Ustaz? Kerana kalau tidak cukup syarat, kerana kalau tidak layak, dia urus juga, jawapannya akhirnya dia akan rugi, dia akan kena nayah, dia kena tindah. Contoh yang tak layak ialah orang gila. Orang gila tuan, bukan cakap orang kata apa ni, gila, hak gila isim ni, bukan cakap gila jawatan spesial. Gila jawatan tuan, tu pun penyakit juga. Siapa tak tahu nak sebut PM yang keberapa dah. Tak apalah tuan, tajuk lain lah. Lalang kata PM tepi private messenger, private message. Tak apalah tuan, pilih. Kesian. Tapi saya nak abang hak gila yang tentu ada masalah sakit sekretari. Hak pasien kalau pergi tanya rumputan, duduk dalam.
Pi Tampuin Johor tu duduk dalam. Pasal apa? Dia akainya gelong, akainya putus. Nah, orang kita panggil stuck, waya, putus, jeng, bagai macam lah. Nah, jengkreng. Contoh. Otak tu. Maka tuan-tuan bos sekalian, orang yang akai tak sempurna ni, dia Islam kata jangan berurusan dengan orang lain. Mu sebab mu gila, mu tak layak. Duk gadai, duk berhutang, tak layak. Seperti mana kita bincang bab jual beli baru ni, al-bai'. Orang gila tak boleh jual, orang gila tak boleh beli. Maka hukum yang sama dibuat ke tempat gadai ni. Pasal apa ustaz? Orang gila tak boleh gadai. Dengar bagi elok. Kerana bila akainya tak sempurna, akainya gelong dan tak betul, maka dia bukan orang yang ada akai yang sihat. Lalu dia tak boleh fikir benda secara logik, maka orang boleh ambil kesempatan atas dirinya. Orang gila tuan-tuan. Saya tanya pi lah ni ada dalam masjid ramai ni, tak apalah umur tua sikit pun, bukan tua lah, atas sikit pun. Dia kata bukan bujang ke awak, berkata bini mati ke itu? Tak berasa ke? Berasa habis meta, dia kata. Lepas tu cari dia, keliling lah, tanya pakat tak mau belakang, kita tour dia. Lepas tu orang nak tanya ni, tak ada seorang duk cari lelaki ke? Mak dia jumpa saya pun, dia kata anak darah dia duk cari ya. Aku nak terus sampai terang tu. Jalan dia gila. Keluar tanya rambutan. Hari tu tak boleh menikah lah, nak boleh menikah lah. Dia keluar nah tanya rambutan. Tuan, abang pula umur 18 tahun. Dah abang lagu tu. Daily channel. Dah abang lagi. Kita kata abang lah apa pun gila tak lepas api. Takut aku ni gila juga. Pasal apa? Orang gila tu sebenarnya dia fikir tak betul. Dia tak normal. Bila dia tak normal, dia fikir tak boleh betul, dia fikir cara tak logik, maka tentuan besar kemungkinan dia ni kalau mengurus apa-apa, mungkin dia akan kena naya. Dia ambil kesempatan. Betul tak? Sebab dia tuan, dia tak boleh fikir secara logik. Orang gila ni mungkin anak orang kaya sungguh, pak mati, mak mati. Oh tuan-tuan, rantai gelang rantai tengkuah mak tu bermayam-mayam lah. Banyak ada pula emas queen, hak gantung betul-betul dengan dada tu, sang tu gambar tu Queen Elizabeth. Dia pun tuan kita fikir tak ada duit contoh, tapi dia tak fikir kalau duit tak ada pun orang gila. Takkan dia boleh fikir saya tak ada duit nak pakai duit ambil tangan mana. Kalau lagu tak gila dia. Kau tu memang ramai hang ni. Hang pakai rantai apa ni? Rantai mainan ni. Bagi aku lah contoh. Kita main dengan nangon pakai apa? Contoh lah. Jadi tu orang gila ni, dia gila. Maka 100% dia kena tipu tu tuan-tuan adalah tinggi dan besar. Maka supaya sadduz zara'i, tutup lubang-lubang yang kalau dia jerumus, dia akan daya, dia akan tertindas, maka tutup siap-siap. Orang gila tak layak urus niaga. Faham ke lah? Orang gila bantuan, kita pun teriak juga. Kalau kita boleh buat urus niaga, termasuk gadai. Dia pergi gadai emas, kita bagi duit ke dia. Janji contohlah seminggu bayar balik. Lepas seminggu kita telefon dia, call dia. Halo, hutang boleh bayar? Tuan-tuan takut-takut demai dia mengamuk. Dia mengamuk. Tuan-tuan, pasal pakai orang gila. Abang kata tak terjamin tuan-tuan orang gila untuk berurus niaga. Maka orang gila tak boleh menjadi penggadai ataupun pemegang gadaian. No, tak boleh. Itu contoh yang pertama.
yang tak layak berurus niaga. Contoh yang kedua, siapa dia? Contoh pertama orang gila. Contoh kedua, yang tuan-tuan mengaji lama dah ni. Hak yang tak layak urus niaga siapa dia? Orang gila tu dah contoh dia. Orang yang kedua contohnya kanak-kanak. Maksud kanak-kanak ni ialah yang belum aqil baligh. Yang belum aqil baligh. Pasal apa ustaz? Budak-budak dia, bila dia belum baligh, makna belum cukup umur. Bila dia baligh, makna cukup umur. Cukup umur sebab telah datang sebab-sebab baligh. Dengan sebab tersebut, maka dia telah cukup umur. Dia dah pandai fikir menikah dan sebagainya. Dia agak mecet dan matang. Tapi lagi tak baligh, tentuan dia khanyak, orang panggil. Dia fikirannya belum matang, pengalaman tak jenuh, umur baru setahun jagung. Tuan-tuan, budak-budak yang tak baligh lagi ni, kenapa tidak dibenarkan oleh agama untuk dia urus niaga? Baik jual, baik beli, baik penggadai, baik pemegang gadai. Kerana kanak-kanak juga kurang sempurna akalnya. Kerana kanak-kanak umurnya muda, belum balik. Kerana umur itu masih belum banyak pengalaman. Lagipun budak-budak tuan, bila dia belum balik, maka fikirannya adalah fikiran yang cacat. Budak cerdik tak jauh lain, tapi nak habaq dari segi nak pergi urus, nak pergi nego, nak pergi bincang pihak pertama, kedua tuan, dia tak erti. Tak erti. Tentu ingat ada umur kita lah ni umur kita budak-budak lebih beza tak cara kita fikir. Tentu biasa budak nak tanya api lah. Kan mana-mana tua siap dah. Saya mengakulah saya beranak tu bayi, lepas tu budak, lepas tu remaja, muda. Lah ni pun masih muda. Bukan abang tadi tu tuan-tuan. Kita telah mengalami peringkat-peringkat usia tu. Lah ni tuan kita umur dah 40, 50, 60, 70. Oi, kita lain fikir. Nah telah pun matang. Kita bercakap tuan-tuan tak macam zaman hari tu. Hak kita nak tuan tak sama dengan zaman budak-budak hari tu. Pasal apa? Telah matang, telah baligh. Budak-budak tuan dia tak serupa kita. Apa bab tuan? Budak-budak anak kita sebagai contoh, dia tak serupa dengan orang baligh. Cakap ke, fikir ke, perangai ke, tindak tanduk dia lain. Hari raya tuan, orang tua pergi rumah orang kaya, bagi salam beradun apa semua, salam apa beradun, lepas tu dimakan apa lebih kurang dulu kan, buat sembang panjang tuan. Dah lama dah baru tak nak balik dulu ni. Dan tuan, kau tu buat lanjut nak balik dah ni contoh. Kawan ni hak tuan rumah ni orang kaya tuan. Kita pun faham lah. Hasil nak kongsi hak kaya kita tuan, bagilah duit campur. Budak-budak dia main rumah tuan hak tengah hari tu, kami tak masuk dah nak duit dia tak ada berlapik pasal tuan dia tak ada matang, nak ada malu ke tak boleh fikir lah. Output dia dapat duit. Main tengah hari tuan rumah-rumah dia main ni, kami tak masuk dah malu. Nak main duit lagu tu lah. Dapat itu ada kona pecut pi. Itu budak. Tuan-tuan nak habaq kata. Jadi kerana akal budak tu separa sempurna, maka dengan kurang pengalaman dia, maka tak mustahil budak-budak kalau terlibat dengan urus niaga, confirm kena sembelih juga. Mengelak budak tu kena sembelih, jawabnya jangan bagi dia terlibat dengan urus niaga. Sadduz zara'i, tutup lubang-lubang bahaya. Tutup lubang-lubang yang boleh mudaratkan dia. Ustaz, budak tu
kaya raya. Ustaz, orang tu gila tapi kaya. Pasal apa? Pak dia mati, mak dia mati jutawan. Dia pula anak tunggal. Bolehkah dia belakang? Contoh. Tapi kerana dia gila, tak boleh beli sendiri. Kerana dia gila, tak boleh berniaga sendiri. Kerana dia gila, nak pergi ambil duit hak pesaka pergi melabuk, tak boleh. Ustaz, payahlah dia hidup. Bukan payah. Itu cerita ialah untuk jaga kemaslahatan harta orang gila. Kalau kita tak disekat, kalau kita tak halang orang gila berurusan, maka tuan-tuan tak mustahil hak kaya jadi papa, hak senang tuan-tuan jadi telentang. Nah, pasal apa? Kena kecoh, kena tipu. Kita sekat, kita blok orang gila yang tak sempurna fikiran, budak-budak yang kurang matang urus niaga kerana jaga masa depan depa. Bukan sekat halang depa sendiri tak boleh. Pasal apa? Takut depa kena tipu. Tuan-tuan, tajuk tipu ni, duk cerita ni betul dah. Budak-budak tak boleh terlibat dengan urus niaga kerana dia mungkin kena tipu daya, kerana dia belum fikir secara sempurna. Mungkin akhirnya dia jadi naya. Betul? Betul. Betul Ustaz? Ya. Bukan setakat tu yang nak habaq no. Hak tua dah ni pun kena tipu juga. Pak budak tu, tang budak tu kena tipu, itu tahu dah. Hantar dah pak dia pun nak kecoh juga. Awaknya hak demi gores di rumah tu. Dan tak apa ni, kita buat pakej ni. Kalau gores ni kalau kena apa-apa dapat ni. Kan? Tak apa gores aku tak, kalau kena tak kena pun tak apa. Dan tuan, hak lagu tu gores semua kena belakang. Kena tak apa? Nu hak je jual, perayuk belanga apa semua. Oh, saya tak mat. Tuan ada gores, tuan kena ambil. Tadi kata lagu lain. Dah lah lagi. Memanglah dah gores dah kena ambil. Lepas tu tak apa nak ambil lah kereta tu ramai. Saya tak mau. Ni gores saya kena tanggung. Dah tuan yang gores dah. Tuan tak bayar, saya kena tanggung. Allah tuan. Saya ni dah lelaki mati dua lagu tu. Dah lelaki mapuh dah kata. Kasar sikit lah. Nak cari makan sekupang dua lagu ni, tuan tak mau bayar pula. Saya bos marah saya pula. Contohlah. Kita pun kesian tuan. Seluk poket jugalah bayar. Nak kata apa tuan? Hak lagu tu bukan budak aja, pak budak pun kena kecoh. Tepuk dai. Duk cerita orang kampung, profesor universiti pun kena kecoh. Hak cerita habis 80,000, 250,000. Bukan tuan-tuan orang kampung hak yang kita kata kerja cara kampung, universiti pensyarah pun kena kecoh. Hanya dengan mainan kata-kata. Bangsa kulit hitam tuan, ayat mana ni? Duk pi lenggang, lenggok pi lemosa simpati. Nah, lepas tu lenggang, lenggok pi berasa suka. Lenggang pi lenggok tu rasa sayang. Lenggang pi lenggok tu rasa cinta. Lenggok pi lenggok tu lama-lama sanggup berkorban apa saja. Maruah pun gadai. Oh, saya nak tebus. Nak beli pelaburan. Nabi Sah ambil negara saya. Oh, tuan-tuan. Saya banyak bisnes. Dia cerita kita pun dengan ayat mana. Oh, dengan keterampilan dia, dengan cara tuan. Kulit hitam. Tapi tuan, ada yang kata apa ni? Dia punya pengaruh tu kuat.
Ni hak negara kita baru warga asing. Warga asing. Banyak kes penipuan yang macam tu. Sampai tinggal lelaki pun ada. Tinggal lelaki pun ada. Duk apa tertarik dengan ayat-ayat mana. Tiba-tiba dapat duit royok pi. Telefon pun tak bunyi, WhatsApp pun tak balas, Facebook pun dah tak menyala. Rupa-rupanya kena tipu. Siapa kawan tu? Pensyarah universiti. Bahasa kampung ni kalau pensyarah ni kira cerdik sikit benda online lah. Tak cerdik banyak pun cerdik sikit. Tu pun kena kecoh. Tambah ke budak, tambah ke orang gila, lagi-lagi lah akan mudah tuan-tuan kena kecoh. Faham kono? Kenapa Islam tidak izinkan orang gila kanak-kanak berurus niaga? Kerana nak menjaga masa depan mereka, nak jaga harta mereka. Kerana kalau mereka urus sendiri harta mereka, adat kata confirm kena tipu dan daya. Itu bukan sekat hak kebebasan, inilah untuk menjaga masa depan. Itu maksud. Baik tuan-tuan, itu yang kita baca malam ni. Bahkan dia kata wali, penjaga kanak-kanak dan penjaga orang gila, ataupun datuk ataupun bapa kepada anak-anak ataupun orang gila, ataupun pemegang amanah yang diminta untuk urus orang gila dan kanak-kanak. Depa ni pak ke, tok ke, kamu pemegang amanah ke, jaga budak dan orang gila ni, kamu tak boleh piduk pandai-pandai harta depa. Faham lagi tak? Kalaulah kita kata orang gila dan kanak-kanak tak boleh urus niaga, maka kalaulah bapa kanak-kanak tadi, kanak-kanak tu duit banyak, bapaknya miskin, tentu boleh bayang tak agak lagu mana? Pak dengan anak, tiba-tiba pak miskin, anak kaya. Tentu boleh bayang tak kes macam mana agak-agak? Ustaz buat contoh, kalau bapa tu ada anak yang masih belum balik, anak dia kaya, pak tu miskin. Bapa tu tak boleh pergi pandai-pandai duk meniaga harta anak dia. Ustaz, saya faham contoh tu, tapi saya kurang faham kenapa anak tu kaya, pak tu miskin. Ni saya cari punca tak jumpa ni. Anak dia pula tak balik, tiba duit banyak, yang pak tu miskin. Kok mana cerita? Senang sahaja. Contohnya iaitu laki ini menikah dengan seorang perempuan yang jutawan. Lelaki itu tidak ada sebarang wang walaupun sekupang, hanya menumpang. Jadi bila tuan-tuan sekalian lagu tu dapat penyanyian dah, perempuan tu dapat penyanyian dah, yang penting awak nikah dengan saya, bak RM2 tak payah cari, saya tanggung. Tuan-tuan, ada satu nikah dalam istilah ni dia panggil nikah misyar. Nikah misyar ni panggil nikah perjalanan. Maknanya lelaki itu dia menikah dengan seorang perempuan yang dia ni kerjanya berulang-alik buat kerja, tiba-tiba dia nak menikah dengan perempuan yang perempuan itu tawak diri. Dia kaya perempuan ni, maka dia kata apa? Hei awang, saya nak menikah dengan awak wahai awang. Tapi awang tu kata, saya ni dah susah, kerja biasa-biasa aja. Kalau saya menikah nak belah lagu mana? Duit pun tak cukup ni. Nak beli rokok adung pun tak lepas ni. Kata bila tuan, nak beli rokok adung pun tak lepas, dia kata. Abang kata susahnya. Kalau saya menikah awak, saya nak ambil tang mana?
dengan wang hantaran mas kahwin kena pakai dak lah sayanya. Perempuan kata jangan bimbang, I tanggung semua. Yang penting ialah you menikah dengan I. Lepas menikah, RM2 nafkah makan tak payah fikir, I tanggung sendiri. Bahkan I bayar you pula. Tuan-tuan, contoh nikah 10 tahun dan beranak pi. Perempuan tu tuan-tuan mati kerana beranak, contohlah. Perempuan tu kaya, anak dia seorang tu jantan pula. Allah, pusaka atau mana? Kaya lah. Pak dapat sikit je lah, 1/4. Tidak ni, pak pula tuan-tuan mata luah. Hak duit tuan-tuan, syak cerah. Susah. Tiba-tiba tengok anak dia tu hak waris harta mak dia. Bini dia hak mati tu lah. Banyak tuan-tuan. Itu maksud contoh. Di sini bapa itu yang ada anak yang kaya, yang masih belum balik, maka bapa itu tak boleh pandai-pandai pergi urus niaga harta anaknya tadi. Tapi guna untuk keperluan tidak mengapa. Ustaz, harta anak hak pak lah. Hei, bukan mesti lagu tu. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, tak boleh bapa ni ambil harta anak dia yang belum balik untuk pergi urus niaga. Sebab urus niaga maknanya untung ataupun rugi. Sebab urus niaga maknanya tuan-tuan sekalian adalah untung ataupun rugi. Tapi kalau bapa tu miskin, nak bela budak tadi kena ada cost on cost, maka dia boleh ambil buat belanja. Untuk beli makan budak tu, nak beli makan budak tu kena naik kereta, nak kereta kena berminyak, dia boleh untuk mengurus. Nak pergi duk meniaga duit budak tu, tak boleh, sebab takut rugi dan sebagainya. Tuan-tuan faham tak kita baca apa ni? Faham ke no? Baik. Tetapi sekiranya wali, bapa dan tok wan dan sebagainya melihat benda tu ada untung, ambil duit budak, ambil duit orang gila, yang confirm ada untung, maka situ boleh balik sebab ada maslahah, ada kebaikan. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu tajuk kita malam ni ialah berkaitan dengan syarat-syarat orang yang boleh menggadai dan yang tak boleh menggadai. InsyaAllah tuan, saya ingat setakat tu lah kot malam ni kan. InsyaAllah bulan depan pula, kalau kita umur panjang sampai bulan 9 bulan depan ni, kita akan berjumpa tuan dengan tajuk atau dengan pasal kita ialah muka surat 34, ialah orang yang menggadai harus mengambil hasil daripada barang yang digadaikan atau menggunakan manfaatnya. Ini bulan depan. Apa dia tajuk dia? Kita dah gadai barang kita dekat kawan tu, duit dah ambil, tiba-tiba kita ni nak pergi guna pula barang tu. Okey ke tak okey? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Kita gadai motor, wai syukur. Dapatlah 10,000 contoh. Contoh. Mahalnya ustaz gadai pun, beli pun murah . Contoh. Tak apalah. Jadi kita pun tuan-tuan sekalian, lepas dah gadai, buai syukur tadi, dapat duit. Kita pun tuan berasa nak pakai motor tu pula. Motor dah sanak kedai, duit dah ambil pakai. Kemudian berasa nak pakai motor yang digadai, maka tuan dia celapak pergi kedai, jumpa toki kedai. Kita, wahai tuan, saya ni ingat ke tak? Ingat. Awak tak ingat hang? Kira pelanggan tetap. Orang tuan tak gadai. Sampai mutuai suku pun dia gadai. Awaknya dah, saya ni dah gadai motor wai suku saya tu.
Dan saya telah ambil duit ini, maka saya ni mai pula nak ambil pinjam motor tu. Bukan pinjam, nak ambil pakai motor tu. Pasal apa? Nak pergi kerja payah. Boleh tak? Kita dah gadai motor tu, duit dah ambil hutang, cagaklah motor tu. Tiba-tiba minta dekat kawan tu pula, saya nak pakai motor Ustaz, boleh tak? Pasal apa? Motor ni lah alat saya cari duit. Kalau motor ni tak ada, saya payah cari duit. Maka nanti duit tuan pun saya tak akan bayar. Maka nak bayar hutang tuan, saya kena cari duit. Nak cari duit, kena pakai motor. Motor saya telah pun gadai dengan tuan. Maka saya main dengan besar harapan nak pinjam motor itu untuk cari pendapatan. Boleh tak? Boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Kita dah gadai barang, duit dah ambil, nak guna balik barang tu minta pula. Dia kira buruk siku ke tak buruk siku? Boleh ke tak boleh? Maknanya tuan tak baca lagi. Dia tak baca, tuan tak ada jawab ke lah. Kita baca dulu, kita jawab bulan hadapan, insya-Allah. Insya-Allah tuan. Al-kullu muyassarun lima khuliqalah. Semua benda diciptakan untuk kemudahan semua manusia. Tidak menyusahkan, memudahkan. Hukum hakam agama, termasuk hukum-hukum melibatkan harta, semuanya hukum itu untuk kemudahan, bukan untuk payah, bukan untuk susah, tapi kemudahan. Tuan-tuan, insya-Allah kita sambung perbincangan kita ni pada bulan hadapan, insya-Allah taala. Ada tambahan soalan? Baik. Tuan-tuan, di akhir pertemuan kita ni, saya dengan tuan-tuan yang kita ni orang panggil rakyat marhain, orang awam yang bukan pegang kuasa politik, yang bukan tuan-tuan ada kuasa di peringkat kata apa ni, kuasa politik dan sebagainya. Jadi saya nak masukkan apa? Nak masukkan begini. Kita jangan ambil tuan-tuan satu sikap yang mudah tentang perkara politik. Kerana saya tuan-tuan duk dengar juga orang kata orang politik serupa aja. Orang politik ni serupa aja. Siapa pun serupa saja. Politik apa pun semacam saja. Parti apa pun serupa aja. Tuan-tuan, jangan bercakap demikian. Rambut sama hitam, bahasa sama Melayu, makan sama-sama makan nasi, tuan-tuan, tapi dia boleh berbeza antara dua tiga orang tadi, dunia dan akhirat. Kerana apa? Kerana tuan-tuan, aktiviti kita ni, kehidupan kita ni, tindakan kita, perbuatan kita, percakapan kita, pemikiran kita, dia tak habis dekat dunia saja. Ya, bila kita mati tak fikir dah, bila kita mati tak bergerak dah, bila kita mati tuan tak kerja dah, betul. Tapi benda tu dia carry forward, dia akan bawa pergi ke akhirat. Semua aktiviti kita, termasuk kerja berpolitik. Maka bila berpolitik itu adalah aktiviti yang diwajibkan secara fardu kifayah atas calon-calon pemimpin-pemimpin dan sebagainya. Maka sepasti aktiviti politik itu benda yang juga akan di carry forward. Tentu carry forward faham kan? Orang tu cakap carry, bag carry, ingat ke tak? Nama bag carry besar. Budak-budak muda tak faham. Macam apa bag carry? Bag hak bawa barang, carry tu bawa. Orang tu apa ni orang putih muda-muda ni. Bag carry. Jadi tu hak kerja politik kita tuan, pertama ada melibatkan pilihan raya ke apa-apa.
kerja buat tu semuanya akan di carry forward ke akhirat juga. Maka jangan dia kata politik kotor, tak betul. Politik tak kotor, yang kotor orang politik tu bila dia tak betul dia punya tujuan dan matlamat dia. Macam semayang tuan-tuan, ibadat semayang ni ibadat kena. Saya tanya ni, semayang ni ibadat? Ya. Semayang ni suci ke tak? Ya. Atas semayang tu, atas semayang, perbuatan semayang yang Allah fardukan suci, bersih, tulis mulus, ibadat, dekat dengan Allah. Tapi kadang-kadang orang semayang tu yang jahatnya. Faham lagi tak? Orang tu semayang tuan sekalian, semayang depan kita, sujud brong dia punya tuan, dia kentut, terus semayang juga. Kata dia ni semayang apa ni, batal wuduk semayang juga. Bukan semayang tu yang kotor, dia tu yang tak betul. No, dia semayang dan tentu sekalian dalam jamban. Dan jamban semayang, jamban orang berak guna dah. Allahu Akbar. Semayang tu bila-bila pun elok, tapi orang semayang tu yang tak betul. Maka sebab dia tak betul, sebab dia buat cara tak betul, semayang dia pun tak sah. Hak sah tu yang elok yang Allah terima. Bila mu tu buat tak kena, maka semayang mu buat Allah tak terima. Maka saya nak katakan bahawa jangan sebut kata politik itu kotor. Bahkan politik itu satu kewajipan agama. Ustaz, tolong bagi saya contoh selain ahli politik. Hak kata ustaz kata politik tak kotor ni, siapa yang terlibat politik? Jawab kita, Nabi kita Muhammad SAW. Kita habak Nabi kita terlibat politik ni ustaz. Nabi parti apa? Dia kena habis kata. Saya nak habak meh parti ni boleh nama apa pun. Yang pentingnya bila dia mengurus tadbir negara, menguruskan manusia, menguruskan harta negara, itu namanya berpolitik. Buat dasar, buat undang-undang, yang tu tak boleh, yang ni tak boleh. Sebab agama yang kata, bukan kita yang kata. Itu namanya politik. Kuasa politik lebih utama berbanding yang lain. Satu, bila Nabi wafat, sahabat-sahabat yang besar-besar tidak menguruskan jenazah Nabi, tapi berbincang siapakah pengganti Nabi. Pengganti Nabi mana apa? Cari ketua negara. Pasal apa? Itu ketua politik. Maka saya nak habaq ni, dengan kuasa politik, tuan-tuan boleh mengubah landscape negara, mengubah pemikiran rakyat, mengubah tuan-tuan hala tuju dan sebagainya. Maka jika orang politik yang kuat agama, pasti dia akan bawa negara, rakyat ke tentuan akhirat sekali, bukan dunia sahaja. Penting kuasa politik ni. Saya suka juga buat satu analogi yang kita boleh faham tuan-tuan sekalian bahawasanya, contoh yang semasa hari ni, Ihya Sofia, Masjid Ihya Sofia. Sebelum ni adalah Museum Ihya Sofia. Sebelum 24, tuan-tuan, sementara 24 atau 36 lah sebenarnya pun, dia ada tuan asalnya masjid. Dan sebelum tu adalah sebuah gereja. Nak buat bangunan, nak buat gereja, nak buat masjid tuan-tuan, ya boleh belakang. Tapi kena ingat, apa saja tuan-tuan tujuan binaan kita tadi boleh diubah dengan kuasa politik. Kalau kata, bagusnya lah ni Recep Tayyip Erdogan. Pasal apa? Telah berjaya untuk mengembalikan Hagia Sophia sebagai sebuah masjid daripada sebuah museum. Betul? Alhamdulillah. Tapi kena ingat juga, dengan kuasa politik yang boleh mengubah masjid bersebuah museum. Kamal Atatürk semasa tu, dia mengubah masjid bersebuah museum. Masjid jadi museum. Atas apa? Keputusan politik. Rakyat bantah. Rakyat setuju? Tak setuju. Tapi kerana dia ada kuasa sebagai ketua yang diangkat oleh orang ramai masa tu, maka dia dengan kuasanya mengubah sebuah masjid kepada sebuah museum. Salahuddin Al-Ayyubi, tuan-tuan, berjaya mengubah sebuah gereja kepada sebuah masjid dengan kuasa politik. Ada angkat perjanjian jual beli yang kita tak sedar pun tuan. Maka dengan sebab ini, contoh yang semasa ini, Hagia Sophia
kembali sebagai sebuah masjid, tuan-tuan jangan nampak dekat contoh itu, tapi nampak lebih jauh. Yang mengubah itu ialah kuasa politik. Maka pentingnya politik untuk menjaga agama. Faham kan? Jangan dia kata politik kotor, sebab dia adalah kewajipan agama. Tuan-tuan, kalau baca usul fiqh, dia ada tajuk Al-Imamah Al-Kubra, pemimpin nombor satu negara. Dibincang hukumnya, mesti kena ada pemimpin. Tak ada, tak boleh. Fawda, dawda dan sebagainya. Ini keutamaan politik nisbah agama kita. Maka siapa yang terlibat politik, mesti dia kena bersih, faham agama, faham hal tuju, bukan dunia saja, akhirat sekali. InsyaAllah tuan, kalau itulah pemikiran ahli politik tadi, dia akan bawa negara dan rakyat untuk tuan-tuan bertanggungjawab atas setiap tindak tanduk mereka di hadapan Allah ketika di padang mahsyar kelak. Tuan-tuan, maaf saya sebut lah, bukan nak kata apa pasal ada orang duk kata lagu tu, nampak serupa. Mungkinlah tuan-tuan, cara kasar nampak serupa. Tapi kalau tuan peralih balik tuan, ada sikit perbezaan. Tak kiralah mana-mana pun, dia takkan sama. Baik tuan-tuan, saya ingat tak perlu panjang, tuan-tuan mungkin lebih berpengalaman. Cerita bab politik ni, saya syok-syok je sembang ni. Nak pergi panas sebab nak mengundi di Sabah ni. Saja habis syok panas sikit lah tuan. Kita kata apilah. Jadi tuan-tuan lebih nampak dah. Daripada BN dulu tukar PPS, PPN, lepas PPN tahu nak pergi tukar mana pula. Tuan-tuan nampak dah perbezaan. Hanya dengan beberapa tahun yang pendek, dengan hanya berbeza tukar kerajaan, dasar yang berbeza, terdapat tiba berbeza pada pandangan dan aktiviti dalam masyarakat. Dah beza, tak sama. Hak yang mana lebih baik ke atas ben, tuan pecah negeri lah. Tapi nampak perbezaan tu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdhal ilhamal malaikati wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Alhamdulillahi rabbil alamin.